Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian malam ni insya-Allah surah Al-Baqarah muka surat 24 ayat yang ke-164. Kita baca, semoga Allah beri kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Alhamdulillah. Ayat yang sebelum ini iaitu ayat kita panggil ayat dakwa, pengulangan semula dakwa ataupun i'adah dakwa. Apa dia dakwa? Kita ingat dalam surah Al-Baqarah, dakwa yang mula-mula sekali ialah Allah nak memperkenalkan diri dia, dia esa. Tu je dakwa ini, Allah nak memperkenalkan dia esa. Tidak ada orang lain yang semacam dia. Tak, ada hajat minta dengan dia, ada masalah minta dengan dia, itu maksud keesaan dia. Tidak ada orang kudrat semacam dia. Maknanya tidak adalah laisa kamitslihi syai'un, macam tu Dan dia punya dakwa dulu surah Al-Baqarah kalau kita masih ingat, apa dia? Fa'budillah mukhlis bukan ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi. Itu merupakan dakwa yang pertama. Dakwa surah Al-Baqarah kalau kita masih ingat, Allah nak ceritakan, wahai manusia, hendaklah kamu mengesahkan aku dalam beribadat. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu dakwa dia. Maka hari ini Allah ulang balik. Pada panjang cerita tentang berbagai-bagai cerita. Maka dalam ayat 163 yang minggu lepas kita dah dipanggil i'adah dakwa, pengulangan semula, yakni Allah perkenalkan diri dia, wa ilahukum ilahum wahid, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Tidak ada apa-apa ilah yang lain selain daripada dia. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang lain melainkan dia, iaitu sifat dia Ar-Rahmanur Rahim. Dia yang maha pemurah dan dia yang maha penyayang. Itu yang minggu lepas lah. Jadi biasa dalam Al-Quran, bila ada satu dakwa, ada satu perkara pokok yang Allah nak ceritakan, dia akan dibekalkan dengan dalil. Dakwa ada dalil.
Macam bicara mahkamah lah dah. Selagi ada dakwa, kalau tak ada dalil, tak lekat kes. Maka Allah nak suruh semua kita faham. Bila Allah nak ceritakan tentang dakwa dia, yang ni dia ke, yang dakwa ada rasul dia ke, atau dakwa hari akhirat ke, maka Allah akan letakkan dalil-dalil dia. Dalil dia terbagi 3, tengok dalil akli, dalil naqli dan dalil wahyi. 3 dalil. Tapi ayat ni ialah dalil akli, dalil akal. Allah nak bagi tahu kita, wahai hamba, akulah Tuhan kamu, aku esa. Maka dalilnya dia ceritalah dia punya esa, dia punya kudrat, dia punya hebat, dia punya segala-galanya. Kalau tidak, susah orang nak percaya dah. Mana bukti dia ni esa? Mana bukti dia ni tidak ada ilah yang lain kan dia? Apa spesialnya dia? Maka dia cerita tentang diri dia. Kita dunia pun nak tahu orang tu. Kalau orang tu nak cerita sesuatu, mesti dia cerita tentang dalil, tentang pengalaman ataupun kekuatan dia yang lepas-lepas. Dah. Kata dia kaya, mana bukti dia kaya? Tengok bukti aku. Aku rumah besar, aku kereta banyak, aku berbagai-bagai. Itu dalil dia. Maka Allah pun ceritakan tentang keesahan dia. Maka dia cerita tentang dalil akli. Apa dalil akli? Dalil akli ialah dalil untuk akal kita berfikir. Akal kita berfikir apa? Dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang kehebatan, tentang dalilnya. Di luar Al-Quran pun nampak benda tu. Itu dalil akli. Mana akal kita sekadar mendengar dia cerita dalam Al-Quran, maka akal kita tengok kat luar pun benda tu betul-betul berlaku, maka kita mengesahkan. Akal kita mengesahkan, oh rupanya benar Allah cerita dalam Al-Quran dia. Dekat luar pun sana pun memang sebeginilah ada keadaan-keadaan tersebut. Tengok dalil dia. Tengok dalil dia. Inna fi, sesungguhnya pada khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi. Maka tengok tanda aku esa, tanda aku kuat wahai hamba, tanda aku saja kamu perlu minta tolong, tanda untuk aku saja kamu punya beribadat, kerana aku sahaja yang boleh menciptakan langit dan bumi. Tak ada ilah yang lain. Kamu carilah dunia ni atau keluar dunia ke, siapa yang boleh cipta langit dan bumi? Tidak ada. Hanya aku saja. Lepas tu aku suruh kamu mengesahkan aku. Maka Allah ceritalah makhluk yang paling besar untuk orang Arab tengok, langit lah dan juga bumi. Tidak ada benda dah selain pada langit bumi yang besar. Maka kalau Allah boleh cipta benda yang susah, sebagaimana penciptaan langit tak jatuh pun, sebagaimana penciptaan bumi tak ada retak-retak pun, tak tenggelam pun, maka nak menyelesaikan masalah manusia, nak kabulkan permohonan manusia, nak urus tabir manusia, tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Arab tengok langit, besarnya langit, maka akan berfikir tentang Allah, tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada makhluk-makhluk selain dia yang mampu buat perkara ni. Kalau jumpa ayat inna fi khalqis samawati wal ardi, itulah penciptaan langit dan bumi. Pertama, dua lah, dia cipta langit, dia cipta bumi kan. Akal kita berfikir. Yang kedua, wakhtilafil laili wan nahar, wakhtilaf dan penggantian al-laili, mana malam dan siang. Allah juga buat jalankan tadi. Sekejap malam ni bau habis siang dah, dia buat malam. Maka selepas habis siang tadilah dah kita kena tahu ni, oh dah malam, oh Allah nak buat malam pula. Petang tadi kita nak tahu, oh malam ni lepas asar ni Allah buat malam pula ni, Allah nak cipta malam. Maka apa kita perlu buat? Itu diajar zikir petang. Lepas asar tadi zikir petang. Pasal apa? Nak membuktikan Allah Maha Esa, Allah kuat, Allah segala-galanya, kita nak bergantung dengan dia. Maka dia syariatkan untuk zikir petang. Itu pun salah satu faktor tidak ada solat solat ba'diyah lepas asar. Pasal apa? Pasal nak suruh hamba ni sibuk berzikir, mengesahkan Allah dan segala sesuatu. Tapi rugilah kalau tak berzikir ketika itu. Kita berzikir, kita meletakkan segala-galanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit ke, kita demam ke, apa-apalah, daripada ayat kursi 3 kali dah. Apa zikir-zikir yang semua sekali dalam 15 ke 16 zikir tersebut, dengan tambah satu tasbih lah, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Stop. Maka habislah. Maka Allah buat malam. Rupanya malam ini bukan berlaku sendiri, malam ini Allah nak jadikan. Maka sempena Allah nak buat malam ini, kita minta berdoa dengan dia. Dan apa masalah, minta lah. Kalau malam Allah boleh buat,
Siang tadi pun dia buat. Takkan aku nak minta doa suruh aku bagi rezeki. Tak boleh buat. Kena yakin macam tu. Kita kena meyakini segala masalah kita minta dia ketika petang tadi. Waktu fadilat berdoa antara asar dengan maghrib tu. Penting sangat. Nak hari Jumaat. Hari Jumaat. Satu tidak ada Allah tak makbul hari Jumaat ni. Yang antara sejam, ada mengatakan setengah jam sebelum masuk maghrib. Berbagai-bagai tafsiran. Tapi cuba buat ketika tu. Nak selamat kan? Akhir waktu. Nak cubalah hari Jumaat. Duduklah dekat surau ni ke dekat rumah ke, berzikir dengan air wudu, minta apa-apa kehendak kita. Ini sunnah dia kan. Hari Jumaat kita perlu buat perkara tu. Maka waqtila fil lail, malam siang rupanya Allah yang jadikan. Maka kita kena mengesahkan dia dan kita berdoa ketika itu, mengesah, memperbesarkan dia, mentazimkan dia ketika itu. Dua dah kan? Empat lah. Dia buat langit, dia buat bumi, dia buat malam, dia buat siang, dia gerakkan semua tadi. Seterusnya apa lagi? Dalil akli kita. Mana kita tengok kat luar betul berlaku. Dalam Quran bersama. Wal fulkil lati, dan wal kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang besar allati tajri fil bahri, yang berlayar di laut. Kapal-kapal saya berlayar laut. Wal fulkil lati tajri fil bahri, kapal-kapal besar yang berlayar di laut, bima yanfa'un nas, dengan memberi manfaat kepada semua manusia. Allah cerita bab kapal ni. Mana kita kena bolehlah bandingkan kat udara, darat, benda lain lah. Mana Allah ceritanya, hebatnya dia, kapal yang besar dalam laut, sepatutnya seberat kapal tenggelam. Tapi kapal besar macam mana pun bila Allah buat, mana Allah bangunkan, Allah tukarlah, Allah bagi akal kepada manusia, pakat tukar-tukar yang mahir ni untuk buat kapal. Dia masukkan kemahiran tersebut, maka manusia buat kapal. Hasil dah idea Allah Subhanahu, hasil daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala, kapal tidak tenggelam. Jadi zaman dulu kapal ni kapal layar lah kan. Bila kapal layar lah, dulu tak ada kapal-kapal ada enjin ni. Tetapi nak ceritanya dalam ayat yang lain, surah Asyura sebagai contohnya, kapal pun Allah ceritakan untuk gerak dia pun aku yang gerakkan. Cara mana? Aku turunkan angin, maka bergeraklah. Aku nak kapal bergerak, aku arah angin jangan bergerak, kapal tak bergerak. Aku nak tenggelamkan kapal, aku turun angin kencang. Semua Allah buat. Maka segala-galanya akal kita berfikir, oh rupanya aku naik kenderaan, kapal, udara, ke laut, semua adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena berdoa sebelum naik kenderaan. Pasal kenderaan Allah Subhanahu tu, Allah, kita minta Allah jalankan. Allah yang boleh jalankan kenderaan tersebut. Tapi perkara ni kita jarang buat lah. Pasal kita rasa benda semula jadi dah. Kita tak nampak. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil akli. Orang yang memahami dan berulang kali bertadabbur tentang dalil akli, baru dia tengok apa, baru dia nampak benda tadi rupa-rupanya Allah buat ni untuk tunjukkan kudrat dia, untuk kekuasaan, untuk tunjuk hanya dia saja Isa yang mampu buat. Kenapa hamba aku tak taat dengan aku, kenapa hamba aku tak bersyukur dengan aku, kenapa aku tak berzikir dengan aku, kenapa aku tak sabar. Berbagai-bagai bentuk lah tazkiyah yang kita belajar dahulu. Maka semua sekali Allah nak suruh kita buat tazkiyah tadi untuk mengesahkan dia. Boleh? Kapal, buat kapal kan, buat kapal yang besar. Lepas tu, lepas buat kapal, tengok banyak ni dalil-dalil bukti. Ada 9 semua sekali ni. Lepas tu apa lagi? Dia kita tengok pula petang tadi wa ma anzalallah. Tengok apa petang tadi? Wa ma anzalallahu minas samai. Apa? Mana dia? Lagi. Kami turunkan hujan tak? Wa ma anzalallahu minas, dan tidak aku turunkan hujan, dan tidak aku akan turunkan hujan. Untuk apa hujan tersebut? Imimma infa'aya bil ardi, untuk membasahi bumi-bumi ini, yaitu air, lalu dia menghidupkan bil ardi, bumi-bumi yang dah lama kemarau. Tadi kita ni dah berapa hari kemarau? Dah seminggu kemarau panas, tiba-tiba semalam hujan dengan lebatnya. Maka hujan turun semalam pun, hari ni pun nak ceritanya Allah juga yang turunkan. Lepas tu ketika itu kita berdoa. Dah, tu bagi rahmat dengan hujan, ada doa tu, hujan turun kan. Kena cari doa tu, baca. Apa-apa sunnah ni. Dan nak menjelang puasa kita beramal dengan setiap doa, setiap dalil akli, ada doa-doa yang Allah turunkan. Maka kita perlu
beramal dengan doa-doa tersebut. Mana tadi? Wa ma anzalallahu, dan Allah telah menurunkan minas sama'i, dari langit, mimma'in, daripada iaitu air hujan lah, fa ahya bihil arda, lalu dia menghidupkan dengannya bumi yang gersang ini, ba'da mautiha, sesudah bumi itu kering kontang gersang itu, maka Allah turun hujan, maka bumi hidup balik. Maka bila bumi balik, bumi jadi kaya lah. Dalam ayat lain, bumi miskin bila tak ada hujan. Bila ada hujan saja, bumi akan menjadi kaya. Nah, air, betul, air ni kadang-kadang Allah dalam Al-Quran, air juga sebagai wahyu. Roh kita kosong, dah turun wahyu, roh kaya. Air, bumi pun macam tu, bumi mati, turun hujan, bumi akan menjadi kaya. Kenapa kaya? Bumi bermanfaat kepada kehidupan lain. Ada tumbuhan, ada binatang, semua bermanfaat. Kita kena fikir sampai detail macam itu. Maknanya Allah jadikan ini supaya kita berfikir. Akal kita berfikir semua benda-benda Allah yang urut tabirkan semua sekali. Baru berdoa dengan dia. Bila kita berdoa dengan ni lah, kita itulah bertawassul. Bertawassul dengan apa dia? Dengan nama Allah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Maka itulah kesan bertawassul yang dibenarkan. Ini bertawassul dengan benda-benda yang tak dibenarkan, bertawassul syirik. Ini bertawassul yang amat-amat digalakkan. Bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa ketika itulah. Kita baca kejap lagi. Lepas tu, ba'da mautiha wa batha fiha, dan dia menyebarkan di dalamnya. Bumi tadi kan bila kaya, bumi ada banyak air, fiha min kulli dabbah, maka hiduplah binatang-binatang boleh makan rumput ampai tadi, binatang melata kaki 2, kaki 4, kaki banyak ke, semua jenis binatang, makhluk ada semua sekali boleh hidup dengan hasil bumi yang tidak gersang tadi. Bila ada hujan tadi, pokok-pokok tumbuh, maka semua sekali boleh hidup semua sekali. Lagi apa lagi? Dalam akli lagi. Hujan pun dalam akli. Kalau pada hujan, kita boleh tengok tadi pun kan. Wa tasrifir riyah, dan perubahan angin. Cerita tadi wa tasrifir riyah, dan perubahan angin kuat, angin sepoi bahasa ke, angin ribut ke, berbagai-bagai bentuk angin. Dan juga wasahabi, dan awan. Bila panas, dia seduh air, duduk kat sana, Allah perintahkan awan pegang air tersebut, maka awan pun bergerak, wahai angin tolak awan, angin tolak awan. Di mana saja yang Allah nak turunkan hujan, maka Allah perintahkanlah, wahai angin tolak hujan ke tempat di mana Allah nak turunkan hujan. Lepas tu kadang-kadang sini hujan, saya tak hujan, pasal Allah urut api semua yang tolak semua angin, awan tadi. Wasahabil musakhkhari bainas samai, yang tunjukkan di antara langit awan tadi dan bumi tadi, semua sekali langit dan bumi tadi. Maka itu merupakan semua la ayatin. Inilah tanda-tanda, nak cerita ni, tanda-tanda liqaumi yaqilu, tanda-tanda hamba aku yang berfikir. Ini tanda-tanda hamba aku ulul albab lah, yang menggunakan akal untuk berfikir tentang dalil akli, tentang hebatnya Allah mencipta 9 jenis hasil kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai hamba, ini nak membuktikan apa tu dakwah yang aku saja, ayat dakwah tadi, wa ilahukum ilahum wahid, tidak ada ilah melainkan aku saja, akulah esa. Maka tak ada akal akan berfikir, adakah tak ada makhluk lain yang mampu buat ke-9 ini? Jawapan tak mampu. Maka bila tak mampu, maka mengesahkan akulah wahai hamba, berharap dengan akulah, tolong akulah, berdoa dengan akulah, dan apa-apa saja minta dengan akulah wahai hamba. Nah, jadi malam ni saya nak hurai lagi ayat ni kan, supaya kita nampak lagi, supaya nampak dia punya keberkesanan ni. Cuba kita tengok ayat huraian dia ada pada ayat surah Al-Imran ayat 191. Cuba tengok Al-Imran 191. Ayat surah Al-Imran ni, ingat ayat sunnah kita baca pagi kan? Pagi bangun tidur, bangun nak tahajud tu baca, ataupun mana saja bangun baca 10 ayat terakhir.
191 hingga 200. 2 terakhir. 10 terakhir. 2 ke terakhir. 2 terakhir. 10. 10. Yang 2 terakhir itu Al-Baqarah. Dia gini, Al-Baqarah ni 2 terakhir penutup Al-Baqarah. Al-Imran penutup Al-Imran 10 penutup. Dia sama lah tu. Sama-sama mentahkan Allah. Al-Baqarah ayat apa? Kita baca. Amanar Rasul. Amanar Rasul nak tidur. Hadis Amanar Rasul nak tidur malam. Baca Amanar Rasul pasal penutup Al-Baqarah. Ni bangun tidur baca Al-Imran. Pasal apa? Pasal dalil akli yang ceritakan tentang semua tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis detail hadis daripada Ibnu Abbas 10 akhir. Ibnu Abbas masa dia tidur rumah Nabi, pasal Nabi ni bertidur pasal isteri Nabi Maimunah ni mak saudara dia. Jadi dia tidur rumah Nabi tadi, rumah Nabi kecil kan, maka dia tidur sebantang. Nabi dengan isteri dia tidur atas bantal. Abah ni tidur, Ibnu Abbas tidur tepi penjuru tu. Dia tidur mana rapaknya, nak cerita di sini rapaknya anak saudara mak saudara rapaknya Abah ni kesayangan Nabi ni dengan Maimunah radhiyallahu tu, isteri Nabi tu mak saudara dia. Maka dia tidur waktu malam tu, maka dia nak terpati apa Nabi buat sunah-sunah ni malam. Maka dia tidur bila sampai 3 malam Nabi bangun. Dia tengok Nabi bangun, Nabi apa? Genyi-genyi mata ni, Nabi apa? Lap-lap muka dia hilang mengantar-mengantar ni. Nabi baca ayat ni. Nabi baca ayat apa tu? Allazina yazkuruna Allah qiyaman ni. Kita kena amal lah. Dan nak bulan Ramadan kita niat satu. Tapi bukan mudah ni. Bukan mudah kita nak beramal. Pasal benda-benda sunnah, benda-benda yang Allah galakkan ni, syaitan akan halang kita daripada beramal. Nak beramal dengan amalan Rasul untuk nak tidur malam, nak beramal dengan 10 ayat Al-Imran ni bangun tidur, berat. Walau nampak senang. Kalau nak banding dengan kerja kuat, sanggup kerja kuat lagi berbanding dengan baca ayat macam ni kan. Ini Al-Imran ni bangun tidur. Ada banyak hadis ni. Bangun tidur kata Nabi buka langsir tengok itu bawa doa dia. Ataupun terjaga tengah malam. Terjaga tengah malam. Apa terjaga tengah malam? Terjaga tengah malam baca ni. Mana bangun bertidur lah. Bangun bertidur. Boleh? Tak apa, malam apa-apa saja. Sebelum solat. Solat. Pasal dia Nabi bangun tidur, dia tu mata gosok-gosok mata tu, dia tu abang dengar dia baca 10 ayat ni. Kita baca apa yang special ya? Kita baca lah. Apa yang special ini untuk amalan, maka kita kena amal lah insya-Allah. Saya pernah bentuk di sini juga, baca kadang-kadang terlepas juga. Kadang-kadang kita tahu tapi tak nak beramal. Tak tahu satu bab lagi. Boleh Dia sambungan daripada 190 lagi tu. Tengok kita baca 190 lagi. Inna fi khalqis sama tak sama Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya fi khalqi pada penciptaan langit wal ardi dan bumi, sama tak tadi pun. Wa ikhtilafil laili wan nahar dan penggantian malam dan siang la ayati sungguh tanda-tanda, dia berubah sikitlah, liulil albab, orang yang mempunyai akal yang waras. Mana bila kita tengok benda ni, Allah kata bila kita bangun tidur malam, baca ayat ni, maka orang ada akal saja yang semacam ini. Bagaimana? Kalau orang tak ada akal, orang tak beramal dengan ayat ni lah. Nampak tak? Pasal Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergerakan malam dan siang adalah la ayat, tanda-tanda liulil albab, orang yang punya akal yang waras. Ciri-ciri orang yang punya akal waras, ni. Maknanya, dalam bahasa kita jangan marah ni. Orang yang tak beramal dengan ni akan tak waras lah. Pasal Allah garis, orang yang waras saja yang beramal sedemikian rupa ni. Boleh? Itu tadabbur ni. Akal yang sempurna. Akal yang sempurna berbagai tafsir lah. Ulul albab. Akal yang sempurna lah, sempurna.
ialah waras baru sebenar kan. Mana akal yang betul-betul roh wahyu dalam tu lah. Boleh? Jadi kalau orang yang ada akal sempurna, dalam bahasa kasarnya, kalau akal tak waras, orang apa? Akal tak waras ni. Kalau orang akal tak waras, kita panggil orang apa? Bahaya ayat tu dah. Kasar bunyinya, tapi itulah kenyataan. Orang yang akal waras ialah orang yang buat semacam ini. Tapi kalau orang tak macam ini, saya tak komen lah, banyak diri lah. Maknanya fikir gitulah. Mana kalau kita jadi akal yang waras, akal yang layak masuk syurga, kena buat perkara-perkara ini. Bangun tidur. Bangun tidur. Sebelum subuh tu kita dah buat solat. Sebelum solat. Mata tak ganyan-ganyan mata tu. Betul biar solat akan maju. Ambil wudu atau ambil wudu semua. Tak ada tak apa. Masa kata ni, dia kata dia tengok ganyan-ganyan mata, terus ambil baca. Ada orang yang buat amalan masa tahajud dia baca ayat ni Ustaz. Ada juga, tapi hadis macam tu kan. Tak kisahlah. Janji bangun tidur malam bacalah. Masa nak tahajud pun dia bangun tidur juga kan. Ada juga. Tak kisah. Cuma hadis ceritanya ni dia nak cerita tentang keesaan Allah. Itu ceritanya. Yang kita baca. Boleh Tengok kita baca ni. Kita baca ni pada ni. Tadi pembukaan dia. Sesiapa yang buat ni baru akal waras, Allah elaborate apa dia akal waras ini. Apa dia akal waras? Kita baca. Allazina yazkuru, orang-orang yang mengingat. Allazina yazkurunallaha, orang-orang yang mengingati Allah. Tengok ni. Orang yang mengingati Allah siapa bila mana? Qiyaman, ketika berdiri. Tengok ni. Lepas tu wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubihim, dan atas mengiring. Junub atas lambung mengiring. Maknanya berdiri, duduk, mengiring. Ini duduk kita kan? Ada lagi duduk lain, tak ada lain kan? Duduk bersila juga apa? Tapi duduk juga kan? Mana tiga cara ni kaedah hidup paling lama. Allah nak ceritanya, duduk paling lama wahai hamba, kamu kena ingat aku. Ini ceritanya. Kalau kamu ada akal yang waras, kamu berdiri ke, kamu duduk ke, kamu pergi itu apa tu baring ke, aku kena ingat. Bukan dia ingat benda-benda yang lara yang lain. Ingat dia. Lepas tu macam mana ingat dia? Bukan ingat lagi, kita kata wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan. Bagaimana kalau kita tak mengaji tentang dalam akli, kita nak fikir. Kita mengaji baru tahu rupanya Allah nak zahirkan, Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah gerakkan malam, Allah gerakkan siang, Allah buat segala-galanya. Itu suruh Allah fikir. Allah nak suruh kita fikir yang tu. Tapi kalau orang tak mengaji bertadabbur, bagaimana nak fikir tak nampak pun Allah buat langit bumi tadi, yang Allah suruh dia ingat dia ketika tentang hebatnya dia, tentang kudratnya dia. Nampak tak apa yang nak sampai ni? Boleh kan? Mana tujuan Allah buat ni, ini ialah orang yang dalam akli ini supaya kita memikirkan tentang kebesaran. Hebatnya Allah dia buat bumi, hebatnya Allah dia buat langit, hebatnya Allah dia buat malam. Itu kita fikir tu. Berdiri ke, duduk ke, baring ke, kena ingat itu. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan apa dia? Fi khalqis samawati wal, pada penciptaan langit dan bumi ini. Pernah tak kita fikir benda-benda ni? Benda-benda kalau tak bertadabbur lah. Fikir, tak ada kita fikir langit. Oh langit, hari ni cerahnya langit. Gelap nak hujan tu gelap. Itu kita fikir. Tak. Setakat tu kita fikir. Oh bumi becak. Itu kita fikir. Tak fikir, kita tak masukkan Allah dalam pemikiran kita. Ini Allah suruhnya. Wahai hamba, aku yang buat. Tidak ada orang lain boleh buat. Kenapa kamu tak fikir tentang aku, tentang kehebatan penciptaan langit dan bumi ni? Ini yang Allah nak. Jadi kita ambil alat, kalau kita nak beramal, setiap kali kita tengok langit, tengok bumi, kita kena zahir hati kita ni kehebatan Allah. Ini dia nak Allah naknya. Boleh? Jadi bila kita tengok penciptaan langit bumi ini, zahir, oh hebatnya Allah boleh mencipta. Jadi bila hebatnya Allah boleh mencipta ni lah, maka kita berdoa ketika itu. Bertawassul ni. Berdoa tentang sifat Allah ni. Itu panggil bertawassul yang dibenarkan, digalakkan. Kan 3 kaedah bertawassul kan. Tawassul dengan sifat Allah. Lagi tawassul dengan amalan-amalan kita. Lagi tawassul dengan amal-amal
apa dengan orang yang masih soleh yang masih hidup. Boleh. Tidak masalah apa. 3 perkara dibenarkan. Tawassul yang dibenarkan. Kita bincang ni tawassul yang dibenarkan. Maka tawassul yang dibenarkan yang pertama yang kita nak mengaji ini ialah Rabbana ma khalaqtaha, wahai Tuhan kami, ma khalaqta haza, kamu tidak menciptakan haza ini ialah penciptaan dia lah, batilah sia-sia. Jadi nak cerita di sini ya, kita nak bertawassul dengan Allah Maha Pencipta. Wahai Allah, memandang kamu, rupanya kamu buat langit bumi ini bukan sia-sia. Ada kebaikan bagi kamu, untuk kami semua, untuk kebaikan kami semua, bukan sia-sia ni. Maka bila kita bertawassul dengan pencipta ni, maka bukan khalaqta ni, bertawassul silap dengan subhanaka. Saya silap ni. Itu Maha Pencipta. Subhanaka baru bertawassul. Maha silap ni. Masya-Allah, dia saya nak cepat. Boleh? Bila kita tengok langit dan bumi, maka kita pagi-pagi kita tengok, kita ucapkan apa dia dalam ayat ni, Rabbana ma khalaqta haza batila, wahai Tuhan kami tidak menciptakan benda ini dengan sia-sia. Bukan bertawassul dengan macam lagi. Maka ini bertawassul subhanaka, maha suci engkau. Mana kita mengesahkan hanya dia saja mampu buat langit bumi, tidak ada orang lain boleh cipta langit bumi. Boleh ya? Mana kita pun bertawassul dengan maha suci engkau ya Allah. Maka bila kita bertawassul macam mana, kita berdoa lah, faqina azabannar, wahai Allah, maka peliharalah kami daripada azab neraka jahanam. Pagi-pagi bangun tidur, kalau setiap hari kita berdoa dengan dia, minta dengan dia, bertawassul dengan maha suci, dia tak ada yang lain, maka itulah ketandaan Allah nak letak kita ke syurga dia. Maka nak masuk syurga, kena beramal dengan benda yang kita rasa payah. Ini lah benda-benda yang paling paling senang. Tak pernah lah tak bangun tidur je hafal atau baca ayat ke, atau tampakkan dinding sementara kita hafal. Tak apa, boleh kita buat besar-besar, tampakkan dinding tidur kita, bila kita tu bangun tidur saja, baca dulu ayat tu, hafal, buanglah. Terkejut aja terus baca tu. Bangun tidur tu baca. Bangun tu baca. Ada hari lain pula dia buka langit, buka tirai dulu Nabi. Mungkin pagi sikit tu. Ada juga kan? Banyak ada kita baca hadis yang daripada Abbas. Boleh? Ustaz, saya nak tanya. Selama ni bila kita tengok keindahan alam ni, kan? Kita kata Allah Maha Esa lah. Kan? Kita puji apa? Jarang manusia bila ditimpa musibah, contohnya dia accident, tangan diputus. Jarang disebut begitu. Betul tak? Ya. Jadi dari itu macam mana Ustaz? Adakah kita boleh kata kehebatan Allah? Tangan betul ada. Kalau kata kita dia musibah kan. Jadi orang yang buat ilmu dia kata ini semua. Itu lain pula itu. Boleh ke ni? Tak boleh, itu merupakan kita nak mengesahkan dia juga, mengesahkan dia milik kita ni. Innalillah itulah. Kita ni milik Allah lah, bagi ujian kita ni. Sebenarnya penciptaan ma khalaqta haza ni, penciptaan dengan pemilikan sama sebenarnya. Betul. Alhamdulillah. Dah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Pencipta. Nak cerita di sini, Allah nak cerita di sini lah, bila aku cipta, aku milik aku lah. Ikut aku nak macam mana pun. Kalau tangan kamu nak kudung ke, kaki kamu nak kudung ke, ikut aku lah. Aku milik kamu. Lepas tu kita pun ucap inna lillah, milik kamu semua wahai Allah. Inna lillah, milik kamu wa ilahi raji'un. Dah. Mana istirja. Kita baca istirja tadi, yang kita baca dah. Cerita minggu lepas bagaimana Nabi Allah utuskan malaikat ambil nyawa orang kesayangan dia kan. Tapi bezanya Ustaz, kalau orang yang tidak berilmu kan, bila dia timpa musibah, contohnya tangan diputus, dia menyalahi tau. Berbanding yang ada orang yang betul. Ini semua kena nampak tak? Betul je. Benda tu sifat tu jangan Yalah. berlaku pada kita. Sebab tu kita mengaji tadabbur, mana kita mengaji bab tazkiyah kan, ada bab kesabaran tadi. Allah cerita detail, serendah-rendah kesabaran, setinggi-tinggi kesabaran. Serendah-rendah kesabaran daripada mana? Daripada selepas putus ke apa-apa rendah, paling rendah tu. Setinggi-tinggi kesabaran Allah uji dengan kematian orang yang paling kita sayangi. Maknanya rendah-rendah kejadian, setinggi-tinggi musibah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah Allah akan bagi pahala sabar tu, bagi syurga dengan dia.
Maka konsep ini bersama. Maknanya kita nak berdoa ini pasal kita mengesahkan Allah cipta, milik Allah semua sekali. Maka tidak ada orang boleh buat ni. Lepas tu subhanaka. Tidak ada orang milik ni. Tidak ada orang boleh cipta ni kecuali kamu, wahai Allah. Subhanaka. Maha suci engkau Allah. Maha suci daripada ada orang lain mampu buat macam ni. Kenapa aku nak rasa milik orang lain? Kenapa aku nak rasa milik aku sendiri? Ini yang cerita dia. Maknanya Allah nak suruh kita rasa pemilikan dia, penciptaan dia, serta masuklah hati kita ini. Segala berlaku suatu ialah nak uji kita. Nampak tak? Nampak. Kena tanam betul-betul. Pasal Penyakit sekalipun. sakit sekalipun. Pasal sakit-sakit dunia kan tak sama dengan sakit sana. Sakit dunia tu je sakit. Tapi kena datang kita pun tak sabar juga. Saya demam 2 hari tak sabar juga ni. Manusia, tapi kena berubah lah. Kena cuba tahan, berlawan dengan kesakitan susah tau. Nak sabar kan. Kita perlu berlawan dengan syaitan. Syaitan suruh sakit, mengadu ke orang ni, kata tu kata ni. Sedangkan sepatutnya ketika itulah peluang kita nak buat pahala yang besar, kesabaran. Allah bagi syurga tapi kita tak rasa benda tu. Allah bagi syurga kita dengan sabar, pahala bagi mudah. Tapi kita ketika itulah syaitan masuk. Jangan kalau kamu macam-macam berbagai-bagai lah. Boleh Maka ada satu lagi. okey. Tentang amalan kan. Tentang amalan kita. Kadang-kadang kita rasa macam kita belajar tafsir kan, tak buat-buat, kita nampak yang jelas. Jadi ada yang laku juga, orang tu di shock sendiri tau. Jadi antara beza kita dengan orang yang kenal tadi, yang salah tadi, yang banyak berbeza, kita boleh kata kita bersyukur Tuhan pilih kita ke arah itu. Kan? Tuhan pilih kita ni. Kan ramai sekarang orang yang beramal dia bercanggah dengan kehendak ni aku ada hadis. Kan? Jadi kita kalau tengok itu, kita kena syukur. Boleh kita bersyukur pada Allah yang kita ni terpilih dalam golongan itu. Betul? Memang itulah di amal dituntut untuk bersyukur. Dengan pasal-pasal wahyu Quran ini ialah Allah anugerah kepada orang yang dia sayang. Orang yang bertakwa. Kan? Alif lam mim apa? Hudalil muttaqi. Petunjuk untuk orang yang nak bertakwa. Mana kalau kita dah mengaji direct dengan suara kata-kata Allah, baca Al-Quran, mendengar orang baca Quran, faham Al-Quran, boleh beramal dengan Quran, ini peluang yang tak terkira lah. Bertalaki lagi, baca Quran lagi, dengar ayat-ayat Allah lagi, komplit itu. Itu yang mana Allah pilih di antara seramai-ramai manusia, dipilih di antara yang duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Tidak ada apa dah, tidak ada apa yang risau kerana kita direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tafsir yang muktabar, bukan daripada kita kalangan manusia yang itu lagi boleh maka sebut fa subhanaka, maka berdoalah faqina azabannar, maka peliharalah kami daripada azab api neraka jahanam. Doa pertama. Tengok Allah pagi, so kita berdoa pagi-pagi nak terus hidup pagi tu. Pasal pagi suruh berdoa ni, pasal Allah nak buat pagi ni, Allah nak buat siang hari untuk kita bekerja cari rezeki siang hari ni. Jadi kita minta dengan Allah segala-galanya daripada dia dulu. Aku nak buat siang hari, wahai hamba, maka baca dulu ayat-ayat aku supaya kamu boleh redha apa yang aku dapat kamu pada siang hari ni, kerja hari siang hari. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka innaka sesungguhnya man tudkhilin nar, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka jahanam. Pasal kamu sahaja, wahai Allah, yang urus tak beda. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya man tudkhilin nar, sesiapa yang engkau masuk ke dalam neraka jahanam, faqad akhzaitah, maka sungguhnya orang itu kamu nak hinakan. Nak cerita di sini ya. Wahai Tuhan kami, aku tahu sesiapa yang kamu umbak kena ke jahanam merupakan orang yang kamu nak hinakan. Kenapa Allah nak hinakan? Orang nak hinakan, kita baca ayat-ayat sebelum ini, kerana orang tu jauh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jahil, sombong, semua sekali Allah akan hinakan. Hinakan bila? Kemuncak kehinaan dihumbarkan ke dalam neraka jahanam. Jadi sini merayulah dengan Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, wahai Allah, Tuhan kami, sekiranya engkau humbarkan kami dalam neraka jahanam,
seolah kamu nak hinakan kami. Wa ma lizalimina min ansar. Kenapa? Kerana tiada orang yang umat kena ke jahanam. Orang zalim panggil min ansar. Ada seorang penolong yang boleh tolong dia lagi. Tak ada peluang dah. Tak ada peluang. Syafaat pun tidak ada. Dah, syafaat daripada Al-Quran pun tak ada. Syafaat daripada puasa tak ada semua. Dalam ada hadis sebenarnya puasa kan, orang yang mengaji Quran banyak hadis-hadis, Quran akan bagi syafaat. Bagi. Dia dalam hadis, walaupun satu hadis-hadis yang dhaif, pasal ada seorang periwayat tu dia tak ingat apa punca dia mengatakan Al-Quran akan, wahai Allah, polan ini baca Quran, aku halang dia. Quran kata, wahai Allah, bagi syafaat dengan orang ni. Pasal aku halang dia daripada makan minum dan syahwat. Dia berpuasa, itu puasalah untuk Quran. Wahai Allah, bagi syafaat polan-polan ini, kerana aku jaga dia, aku jaga daripada tidur supaya dia boleh baca Al-Quran. Maka Allah bagi syafaat dia. Dalam dia banyaklah. Walaupun seorang tadi dia tak berapa licin dia punya rawi dia, tapi banyak hadis-hadis lain yang support, maknanya mengatakan siapa baca Al-Quran, Quran akan bagi syafaat dengan dia. Maka maksud ini adalah maksud yang sahih. Maka itulah, maka di sini tengok sini maka orang yang mengaji Quran tadi, maka dia tak masuk orang zalim. Maka dia pergi sana, ada penolong dia ni, Quran akan tolong dia sepanjang masa di pada alam barzakh. Pasal orang yang beriman ini di alam akhirat dia hanya sekejap, hanya amat sekejap saja di akhirat. Orang yang zalim yang lama beribu-ribu tahun ini perasaan orang zalim. Orang yang beriman sekelip mata saja alam sana. Tu kita cerita ni gembiranya orang yang beriman, bertauhid, seronok sangat. Lepas tu tidak ada rasa takut dan duka cita lagi nak pergi ke alam akhirat. Orang yang beriman, yang takut, yang ugu-ugu ni orang yang jauh dengan Al-Quran, orang yang tak beriman sempurna. Boleh doa lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar apa? Munadiyan yunadi lil iman, orang yang menyeru kami, yunadi menyeru lil iman, kepada iman. Siapa yang menyeru tadi? Wahai Allah, wahai Tuhan kami dah mendengar semua orang menyeru ke arah keimanan. Siapa seru ni? Nabi Muhammad. Zaman Nabi lah. Zaman sekarang ni Quran lah. Quran suruh kita. Bila Quran suruh kita, orang yang bertanda bukan orang yang baca Quran. Kalau tak benar bertanda, tak faham apa suruh Quran. Bila Quran suruh beriman. Itu maksudnya. Maka di sini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar munadiyan, orang-orang yang menyeru, yunadi lil, menyeru pada ke arah iman. Apa benda? Apa dia sebut tu? An aminu bi rabbikum, iaitu untuk beriman kepada kamu. Ya ayyuhallazina amanu kan? Ya ayyuhallazina, banyak Al-Quran kan? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Al-Quran seru banyak ya ayyuhallazina amanu. Ini ayat dia lah. Aminu bi bukan tadi mana ni? An aminu bi rabbikum aminu bi rabbikum fa amma, lalu kami beriman dengan dia. Fa amanna, kami pun beriman dengan yang disuruh oleh Quran tadi. Yang beriman lah. Maka kami ikut arahan Al-Quran. Pasal Allah suruh kita beriman dengan seruan tadi. Untuk orang yang bertadabbur, faham. Pasal dia masuk dengan dia, berulang-ulang kali masuk dengan dia seruan tadi. Seruan untuk tahu rukun iman lah. Seruan untuk mengesahkan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan apa lagi? Percaya dengan Nabi, kitab, apa lagi? Hari akhirat, qadar. Ada 6 rukun iman dah. Maka semua rukun iman tu mana Quran seru benda ni. Kan kita mengaji Quran, ada dakwah apa, tauhid, dakwah risalah, dakwah akhirat tu. Semua ini seru dia. Itu yang saya berulang kali cerita dakwah dia tauhid tadi kan. Wa ilahukum ilahum wahid. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Serulah tu. Quran seru kita lah tu. Mana seru keimanan untuk mengesahkan Allah. Seru kepada meniru amalan Nabi kita. Seru kepada yakin dengan hari akhirat. Itu seruan ni.
Itu munadiah. Boleh ya? Maka fa'amanna, kami bila kami baca Quran, kami dengar Quran, kami faham dan kami beriman, kami ambil seruan tersebut. Kami ikut dia, kami taat dengan seruan tersebut. Ini ya syaitan tadi berbalah tadi. Dulu kita marah syaitan. Kenapa kamu buat aku syaitan? Syaitan kata aku hanya bisik je. Tapi kamu dengar kata-kata Allah macam ni, kamu tak ikut. Kenapa kamu ni? Nampak tak? Dalam neraka nanti akan timbul balik. Kita dah dengar dah. Allah cerita tak? Fa'amanna, kita beriman. Tapi orang yang tak beriman, maka dia hanya mendengar bisikan syaitan saja. Ustaz, yang munadiah ni apa tadi? Munadiah. Menyeru. Menyeru. Orang yang menyeru kita. Maknanya zaman Nabi menyeru, Nabi baca Al-Quran, menyeru umat zaman dia lah, sahabat-sahabat dia. Penuh kerjanya Nabi baca Al-Quran, Quran menyeru apa tu pembaca Al-Quran semua. Boleh? Jadi bila kita mengaku beriman, tengok ni, bila kita mengaku beriman, bertawassul sekali. Yang bertawassul ni, tawassul dengan beriman, tawassul dengan amalan. Sebab tu kita kadang-kadang tu kita nak lepas solat kita berdoa, kan? Lepas kita berdoa untuk apa? Kita bertawassul dengan amalan kita tu, amalan solat tadi. Walaupun tawassul sebenarnya tawassul betul-betul penuh keikhlasan, kan? Tawassul tak pernah berlaku lagi amalan kita rasa baik, itu tawassul yang kita betul-betul ni tawassul biasa tu hanya sekadar lepas buat amal baca kita buatlah. Tu maka di sini kita tawassul dengan iman kita ni. Apa dia? Fa amanna. Bila aku beriman, memandang aku, wahai Allah, memandangkan aku dah beriman ni. Aku ikut dah kata-katamu dari ayatmu. Aku taat kamu dah. Aku tahu semua rukun-rukun iman. Aku betul-betul faham rukun iman. Hari akhirat sekian-sekian. Semua rukun iman ini kami beriman dengan sebenar. Maka berdoalah wahai hamba. Ni berdoa ni. Faghfir lana. Doa dia, faghfir lana, maka ampunilah. Tengok dah. Allah nak suruh kita kenal dia. Bila kita dah kenal dia dah, dengan mengagungkan dia dah, maka minta dia lah. Ketika itu, hubungan kita dengan dia terlalu rapat. Faghfir, mana dia? Mana dia? Faghfir lana, maka ampunilah lana bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Maka sini maksud sini kalau dzunubana dengan sayyiatina diletakkan sekali ini dosa besar, dosa kecil dzunubana dosa besar, sayyiatina dosa kecil. Maka wahai Allah, ampunlah segala dosa-dosa besar kami dan dosa-dosa kecil kami. Kita apa nak risau lagi dah pergi menemui Allah, dah Allah ampun dosa kita dah. Apa nak risau lagi? Kita pergi menemui Allah dengan tak dosa. Ini hebatnya orang yang ikhlas, orang yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak beramal dengan ayat ini, insya-Allah kita pakat beramal semualah. Fa'al dzunubana wa kafir 'anna sayyiatina wa tawaffana, dan wafatlah kami ya mahani. Wafatlah kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang abrar sini, orang yang berbakti, orang yang banyak jasa, berdoa dengan Allah, beriman dengan Allah, bakti yang penuh, abrar. Boleh minta doa mati bersama orang beriman, mati kita bersama Jumaat kita juga minta nyati. Pasal kita sama Jumaat ni tak boleh kata. Mungkin tak, pasal orang yang soleh bukannya ustaz, bukannya guru. Kadang-kadang orang yang miskin, hina, dia soleh. Sebab tu bila kita nak bertawassul, pergi bayar zakat fitrah, jumpa tolong-tolongan, kita bayar zakat, tolong sikit, bagi sikit, doa kami supaya selamat. Boleh, tak masalah apa pun. Pasal apa? Doa anaknya seorang soleh ini, doa orang soleh. Tak macam guru, ustaz yang besar-besar. No. Jaminan syurga pun tak pasti. Siapa? Mungkin di kalangan orang bawah-bawah pun syurga dulu. Bukan apa, bukan tu kan. Tak boleh, bukan. Sebab tu kita di masing-masing pesan dah. Katalah saya tak ada dalam syurga, kau tolong panggil cari saya. Kalau Haji Man tak ada dah, kita cari dia. Macam tu sama-sama. Ni, pasal Allah akan bangkitkan bersama pada masa nanti. Tengok saya tak ada sebagai contohnya. Kita carilah. Haji Man kata, baru tiap malam tadabbur, tak jumpa dia wahai Allah. Pergi samakan dia. Maknanya ahli syurga tak tahu siapa. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala yang nak menolongnya, orang-orang yang beriman di kalangan kita tadi. Itulah kalau pakat, itulah mana penting. Pasal bagaimana cara bangkitkan? Allah kata bangkitkan bersama. Kita kenal semua ni. Bahkan tahu, di neraka tahu. Memang hebat. Betul lah. Perkara-perkara gaib lah, tak mampu berfikir.
Boleh Pakai tolonglah kita beritahu akhir nanti. Pakai tanya khabar lah. Mana orang, mana B, mana A ada ni kawan kita ni. Dulu kami sama-sama dengan dia bertadabbur majlis ilmu, tiba-tiba tak ada, nak tolonglah, pergi tolong, pakai tolong insya-Allah. Seterusnya lagi. Apa lagi? Nabi ni sikit. Rabbana wahai Tuhan kami, doa seterusnya. Rabbana wa atina, wahai Tuhan kami. Wa atina, dan berilah kepada kami ma wa'atana, apa yang telah engkau janjikan. Tengok ni. Kita tuntut dengan Allah yang Allah janji. Bila Allah janjinya? Bila Allah janji kita? Bila masa Allah janji kita? Dalam Quran Allah janji kita. Jadi tuntut janji ni, orang bertadabbur Quran, orang yang baca Quran, orang yang faham Quran, pasti dia dengar semua janji dia ni. Janji Allah dalam hadis Nabi, pada Nabi cakap dalam Quran Allah cakap, janji aku bagi syurga kalau kamu buat sekian. Di balik sebelah situ. Rabbana wa atina ma wa'adtana, wahai Tuhan kami, dan beri kami apa yang telah engkau janjikan. Janjikan bila? Ala rusulika, atas rasul-rasul dulu. Kamu pesan Nabi dan baca ayat-ayat kamu, maka janji dengan rasul tak dulu. Dah sama kan? Maka minta dengan dia, kabulkan janji surga yang Allah bagi. Bila Nabi pesan buat amal sebagaimana aku amalkan, kita ikut amal dia, maka janji Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzina, dan janganlah tukhzina, hinakan kami. Kalau hina syurga, janganlah hinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kita mohon dengan dia lah. Pasal ini, bab ini yakin dengan adanya hari kiamat, hari akhirat. Kita kena minta, jangan kamu, wahai Allah, janganlah kamu hina kami pada hari kiamat nanti. Innakala, sesungguhnya engkau, la tukhliful mi'ad, tidak ni bagus sesungguhnya engkau, wahai Allah, tidak menyalahi janjimu. Masya Allah. Maka kita pegang betul, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, kena baca innaka la tukhliful mi'ad, engkau sama sekali tak akan menyalahi janjimu, wahai Allah, bila kamu berjanji, walaupun atas kamu yang nak tunai kita tunai, tolonglah kami, wahai Allah. Boleh? Ayat akhirnya, ayat akhirlah. Ayat akhir pasal ayat nak suruh semangat pada kita Maka tambah lagi tak? Ada tambah. Tambah habis ni 200. Kena baca ke 200 ayat tu. 10 ayat. Sekejap je kita. Kalau hafal sekejap je. Kalau tak hafal. Baru itu dari 190 101 sampai 200. 200 bangun tidur baca tu. Kena usul lah. Kena buat Kalau bangun tengah hari baca tu tak apa. Kalau tak nak ambil ni kena ambil wuduk. Kalau tak ada, kalau tak hafal kan. Betul, kalau tampal kat dinding kan. Betul, step besar-besar tampal dulu. Baca. Baca Quran dulu. Baca doa ni sebelum maknanya baca doa ni sebelum zikir pagi petang. Sebelum zikir pagi petang tu dah buat dah. Zikir pagi tu lepas subuh. Sebelum tahajud. Sebelum tahajud. Pasal bila subuh, bila kita solat subuh, tidak ada solat sunat lepas subuh. Kan? Maka masa itulah kita guna untuk zikir pagi. Sebenarnya masa tu kita guna untuk zikir pagi. Setengah orang pula diguna masa tu untuk mengaji Quran, buat tu banding dah. Tapi yang sunnah zikir dulu. Lepas baru betul lah mengaji Quran apa-apa. Pasal ambil dulu yang zikir muqayyad. Zikir muqayyad, zikir pagi selepas subuh. Maka zikir pagi lebih kurang 10-12 minit. Maka teruslah dengan nak baca alamat lain, nak tadabbur ke, nak mengajar ke, apa ke, terus dululah. Boleh pakai amal. Saya pun banyak tenggelam ni, banyak hanyut. Rabbana sib anda inna anda kana Allah. Bukan sambung dia. Tak ada kan? Tambah lah tu. Oh, tambah ayat mana baca? Tak ada saya. Kita baca lah. Okey. Sampai 5 akhir ni. Tengok fastajaba lah, tengok ni. Tengok ni Bila kita buat tadi saja, penuh keikhlasan, tengok Allah kata fastajaba lahum, maka memperkenankan bagi mereka, roboh oleh Tuhan mereka. Tengok. Tuhan akan memperkenankan untuk orang yang baca berdoa tadi. Masya-Allah.
Semoga Allah beri kita semua ahli syurga insya-Allah. Mana fastajaba lahum rabbuhum, maka diperkenankan Allah, diperkenan mereka oleh Tuhan mereka. Maka bila jadi itu, Annila udi'u amala amilin minkum, sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal-amal orang-orang yang beramal. Allah kata sesungguhnya sesungguhnya aku Allah lah, la udi'u, tidak akan menyia-nyiakan amala amilin, amal orang-orang yang beramal sebagaimana yang aku suruh. Amala amilin, amalan seperti mana yang Nabi aku buat dan aku suruh dalam Quran aku, minkum, dari kepada kamu. Satu syarat dia. Dan ikhlas untuk aku. Ikhlas yang pertama. Yang kedua, menyamai yang Nabi buat. Dua syarat. Dua syarat tu, maka Allah kata, aku tidak akan menyia-nyiakan dua amalan ini dari kepada kamu. Min zakarin au untha. Ini sama tarah. Ini tak ada tika ni. Lelaki perempuan ke, semua sama tarah. Bab ni. Bab lain tak ada. Bab pengampunan dosa ini, orang lelaki berdoa ke, perempuan berdoa ke, semua sama taraf. Sini Allah ampunkan semua sekali. Boleh? La udi'u amala amilin minkum min zakarin au untha, daripada lelaki ke perempuan ke, semua sekali Allah akan ampunkan. Ba'dukum min ba'din, sebahagian daripada kamu dan sebahagian daripada kamu. Maka yang baik, yang paling bagus sekali Allah akan ampun ini ialah siapa dia? Maka Allah ceritalah orang yang paling amalan terbagus iaitu jihad dan infak. Kita baca infak ni, fallazina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, orang yang berhijrah. Bila orang-orang yang berhijrah, setiap pagi dia baca ayat-ayat ni, dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih-lebih lagi orang ni akan Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan kabulkan permohonan mereka. Yang kedua, wa ukhriju min diyarihim, diusir dari kampung-kampung mereka. Ayat ini dituju pada ayat orang Mekah kan, dia pergi ke Madinah tu. Maka penting sangat kalau kita tak suka dengan tempat orang hina kita, orang apa kita boleh berhijrah. Ataupun orang duduk situ, orang sekat kita nak beramal kita boleh berhijrah. Bumi Allah, ayat lain, bumi Allah luas. Kita tak boleh berhujat kepada Allah, wahai Allah, aku tak boleh beramal di kampung aku kerana semua orang nak pukul aku. Tak boleh. Pindahlah. Pasal apa? Pasal ayat aku, fallazina hajaru. Sesungguhnya orang yang berhijrah. Wa ukhriju min diyarihim, daripada kampung-kampung mereka. Ataupun wa udhu fi sabili, atau mereka disakiti di jalanku. Dihina ni. Orang yang dihina ke, orang disabit dengan perkataan-perkataan perkataan dilabel berbagai-bagai, disakiti. Sakiti hati, lebih teruk lagi disakiti luaran. Sakit di luar, nampak. Sakit dalam, siapa tahu? Tahu. Mana sakit? Ini masa buang daerah. Buang daerah apa? Bukan. Kita sendiri yang nak pergi. Kita bukan sendiri nak berjuang. Nak atas dasar agama ni. Atas dasar agama Allah, bukan atas dasar lain. Atas dasar mempertahankan akidah, mempertahankan Quran semua sekali lah. Saya panggil pemuda kafir kan, dia lari ke gua tadi. Itulah. Pasal fi sabili, jalanku, bukan jalan lain. Jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka golongan-golongan mereka ini, maka mereka waqatalu, dan mereka membunuh, waqutilu, atau mereka membunuh ni jihad nak mempertahankan agama Allah. Bila sampai tahap di syariat untuk jihad, maka mereka berperang. Maka mereka bukan setakat harta benda, bukan setakat masa, bukan setakat badan mereka, tapi nyawa mereka pun mereka sanggup bagi untuk jalan Allah. Ini yang istimewanya orang-orang yang tergolong golongan ini. Maka untuk golongan-golongan ini, golongan-golongan yang berjihad dan berinfak ini, maka la ukafirna, pasti aku akan hapus anhum, bagi mereka, sayyiatihim, dosa-dosa mereka. Bukan setakat hapus saja, bukan setakat akan hapuskan saja. Maka apa tu? Mana tadi? Wa uzu fi sabili wa qatilu anhum wala udkhilannahum
wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini gembira sekalian. Ini gembira semoga Allah beri kita lah. Maka pasti kami akan masukkan mereka, orang yang berjihad dan orang berinfak tadi, jannat, jalan syurga, di mana syurga ini tajri min tahtihal anhar, mengalir air di bawahnya sungai-sungai. Maka thawaban min indillah, pahala dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab. Maka Allah lah sebanyak-banyak pemberi pahala. Boleh? 5 ayat lepas raya insya-Allah lah. Lagi 5 ayat dah. 196 78 tu sama. Kita baca lepas raya insya-Allah. Semoga Allah. Tolong huraikan yang ini. Yang mana? 196. Tolong huraikan itu. Tinggal. Oh, Ni. Ini banyak orang kita ni. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Banyak ayat, satu surah lagi, surah Hamim. Kita mengaji surah Hamim apa tu? Hamim Wafi katanya. Hamim ayat 3 sama dengan ni. La yughannaka nuqallibul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali engkau la yughannaka, jangan sekali-kali memperdaya kami. Jangan sekali-kali menipu kamu. Apa dia? Taqallubul ladzina, bolak-balik orang-orang yang kafar, orang kafir fil balad, dalam negeri tersebut. Pasal begini, masa Nabi di Mekah, yang pengikut-pengikut Nabi ni orang-orang bawah, orang-orang hamba-hamba, abdi, orang kampung, orang yang duit tak ada, orang duit tak ada. Maka mereka susah. Mereka tak boleh nak tunjukkan apa-apa kemewahan apa pun. Tapi sedangkan amalan mereka banyak, pasal mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pesan dengan Nabi, pesan pada Nabi pesan kepada kita, jangan kita terperdaya dengan kemewahan-kemewahan ataupun kehebatan-kehebatan orang bukan Islam ini, orang munafik ke, orang kafir ke, mereka hebat, mereka rumah besar, mereka kaya, Yahudi berbagai-bagai kekayaan, mereka kaya. Tapi jangan tertipu dengan mereka. Pasal apa? Pasal kamu nak pergi, kamu nak pergi ke syurga ni, itu tiket kamunya. Tapi kenapa kamu terpedaya dengan mereka ni? Sama seperti dengan ayat kita baca tengok sama ni, nak jelas lagi ayat surah Ghafir rasanya tengok. Ini cerita panjang sikit bab ayat macam ni. Tanzil surah Ghafir ayat berapa? Surah yang ke 3 surah Ghafir ayat 40 ya. Ni surah ayat tengok muka surat 467. Muka surat 467. Tengok 7 Dia pada ayat 3 lagi. Ghafir ayat 3. Cuba tak? Muka surat 467. Ayat 3 lagi dia bersambung. Maka Allah dia ayat 1 maka Allah kenalkan diri dia ni. Allah ghafiriz zambi. Allah lah mengampun dosa. Wa qabilit taubi. Allah lah menerima taubat. Syadidil iqab, tapi hukuman Allah amat keras kalau orang tak ikut dia. Zitau, dan limpah ruah dia banyak sangat, limpah kurnia dia. Allah buat 4 sifat dia. Ghafiriz zambi, wa qabilit taubi, syadidil iqab, zitau. 4 sifat lembut, 1 sifat keras. Sifat Allah, la ilaha illahu, tidak ilah melainkan dia saja boleh buat macam ni. Ilahil masih balik ayat ma yujadilu fi, tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah. Ayat kemarin tadi tidak ada yang berani tolak ayat Allah. Tidak ada yang berani nak tak belajar ayat-ayat Allah. Ma yujadilu fi ayatillah, tak ada semua, tak ada mana. Kecuali illal ladzina kafaru, kecuali orang yang engkar, orang yang kafir, orang yang engkar, orang yang degil, orang yang sombong. Itu yang berani tak baca Quran ini. Yang tak berani. Yang berani ialah orang yang ni kafir di sini, maksudnya orang degil, orang sombong, orang yang tutup kebenaran. Pasal kafir-kafir inilah orang yang tak terima kafir ni, tak tolak kebenaran. Satarul haqqa inada. Orang yang tutup kebenaran kerana orang yang tutup hati kerana kebenaran, kerana kesombongan. Itu kafir-kafir ni.
Mana mungkin orang Melayu kafir ni? Mungkin. Tapi orang Melayu yang Allah tutup kebenaran dia. Satarul haqqa inada. Orang-orang tak kira orang siapa, tapi ditutup kebenaran kerana kesombongan. Maka Allah kata, "Mayujadilu fi ayatillah." Jangan kamu tidak ada orang berani bantah ayat-ayat Allah ini kecuali orang-orang kafir tadi yang berlagak dengan harta-harta dia, yang dia mewah, yang dia orang bangsawan. Maka fala yaghrur, ni ayat tadi, fala yaghrurka, maka jangan memperdayaan kamu. Maka jangan memperdaya kamu wahai Muhammad dengan kehebatan, dengan kebebasan, dengan mereka tak duduk ada negeri, kamu kena pindah ke Madinah sebagainya. Yang kamu terdaya. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu diperdaya dengan kehebatan mereka yang boleh berjalan ke Madinah pergi mana tak ada orang halang. Tapi kamu lari ke Madinah dengan takut-takut semua sekali. Nampak tak beza? Boleh je? Maka jangan terpedaya dengan kehebatan bukan orang Islam lah ceritanya. Susahkah kita ke yakin kita ada Allah? Lepas tu kita kena, Allah nak cerita tadinya kita ada milik dia. Tapi kita ni tak rasa yang tu. Kita ni tak rasa kita ada Allah bersama kita. Lepas tu kita rasa kecewa, sedih, berputus asa kerana kita tak rasa kita milik Allah. Abdi, hamba tak rasa itu. Kalau kita rasa itu selesai masalah lah. Layak kita pergi menemui Allah dengan keadaan tiada rasa takut dan duka cita lagi. Boleh je? Jelas ayat tu, ayat 96. Itulah maknanya ayat ni pun bagus. Ayat ni banyak juga ayat, 2-3 ayat lagi saya tengok surah berapa menceritakan warning Allah, jangan kita terpedaya dengan dunia. Akidah memang akidah lah. Akidah. Pasal dunia ni bagi Allah tak ada apa pun. Yang ada yang untuk pergi ke hari akhirat. Batu orang menang ialah orang menang akhirat. Batu kita diuji, diberi nikmat pun kita kena yakin itulah hal. Batu dia buat cerita baru ni tazkiyah tadi kan, penting sangat tazkiyah untuk penyucian jiwa tadi. Itu sabar dan sabar kan? Sabar. Lalu soalan lain lagi. Kalau tak ada kita sampai sini ya. Sambung insya-Allah selepas raya. Lepas tu sama-sama tu lah, cuma kita berpakat-pakat lah. Saya berpakat-pakat dalam bulan Ramadan ni. Cubalah usaha bulan Ramadan ini untuk banyak baca Quran, amalkan sunah-sunah yang kita dah belajar ni, banyakkan qiyam untuk solat. Lepas tu yang penting sekali lagi banyaklah hifaz kan. Kita banyak semualah. Maka mungkin bulan terakhir tu kita dah mungkin semua tu. Mungkin tiba-tiba kita adalah tak layak nak jumpa puasa tahun depan. Sedangkan puasa tahun Nabi kata celakalah orang yang melalui bulan puasa tapi tak boleh, Allah tak ampuni dosa dia, celaka dia kata. Masya-Allah. Maka sebulan bulan puasa ni kita all out lah. All out untuk pegang betul-betul, beramal betul-betul. Mungkin cara ni Allah clearkan segala dosa-dosa lampau kita. Maka Allah ampunkan dosa-dosa lampau insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.